Okey. Okey, so selamat sejahtera. Kita sambung kerja kita. Okey, so kita akan go through bahagian B dan C untuk unit 6 tingkatan 4 Okey. Tajuk keluarga berintegriti keluarga disegani. Zen okey, nampak. So don't forget the meaning of integriti keluarga okey, walaupun meaning dia tidak di-highlight dalam sukatan dia tak tulis pun dalam sukatan, tapi dalam buku teks ada. Okay, so integriti keluarga means kita buat pembinaan so integriti keluarga means pembinaan keluarga yang bahagia. So we form a happy family lepas tu utuh means very strong unshakable punya. Tak boleh dipecahkan. Okay, they are very close. Then penyayang. Zen okay, tapi berlandaskan nilai murni. Okey. Ini maksud integriti keluarga, pembinaan keluarga yang bahagia, utuh dan penyayang, berlandaskan nilai murni. Okey, so we go through essay dia. Okey, essay dia. Okey, essay bahagian B pertamalah. Azan Okey, gambar yang berikut menunjukkan sebuah keluarga bahagia. So they put a picture there. Okey. Soalan dia wait Okey, so soalan dia kata bagaimanakah. So bila kamu tengok bagaimanakah, automatik kamu kena tahu itu adalah apa? Cara. Okey, cara bagaimanakah means cara lah. Azan cara Okey, cara atau tindakan kamu atau langkah yang kamu ambil lah. Bagaimana setiap ibu bapa dapat mempraktikan amalan berintegriti dalam usaha melahirkan keluarga yang bahagia. So macam mana mereka praktikkan. So ini buku teks, poin buku teks, tapi untuk integriti keluarga you tak perlu risaulah. Hampir semua isi berulang-ulang kali. Understand benda yang sama saja, so you tak perlu risau sangat. Tapi bila you baca soalan, selalu tengok watak dia. Azan essay sebab dia kata setiap ibu bapa. So soalan ini fokus kepada cara ibu bapa. Azan. So they can even put there bagaimanakah setiap anggota keluarga. Kalau anggota keluarga means it can be ibu bapa, anak-anak. Then it can be golongan tua dalam keluarga tersebut also. Like datuk, nenek and all that. Azan so itu lebih luas. Bagaimanakah setiap anggota keluarga. And kadang-kadang mereka juga boleh tanya soalan bagaimanakah bapa bapa, or they specify lah bapa, macam mana ibu, macam mana anak-anak. Understand so you baca soalan betul-betul. So yang ini confirm lah setiap ibu bapa lah. Understand cara ibu bapa mempraktikan amalan berintegriti keluarga dalam usaha melahirkan keluarga bahagia. Lepas tu huraikan jawapan anda berdasarkan nilai-nilai universal. Azan so got nilai lah. Tapi kamu ingat satu perkara bahagian B not necessary keluar nilai tau. So kadang-kadang soalan B langsung tak ada nilai. Don't be surprised. Nothing to be surprised tau. Azan you just baca soalan, apa dia mau dia bagi sajalah. You cannot complain anything. Azan okay, nampak. Ada nilai ke, tak ada nilai ke, tengok baca soalan. Understand? But don't miss. Bila dia tanya nilai tapi tak bagi, dia akan effect markah you. Understand? Okay, so we go through first soalan pertama. Okay, as usual lah, cikgu akan bagi jawapan. Kalau you kategori cemerlang lah. Understand? Calon yang cemerlang. Target kamu tinggi, mau dapatkan 8 hingga markah penuh lah 10. Zen okay. Okay, the first thing okay, tengok sini. Okay.
So setiap ibu bapa harus mengamalkan. Ada nilai kan? So tulis saja setiap ibu bapa, watak ibu bapa kan. Setiap ibu bapa harus mengamalkan nilai. Kalau keluarga means main nilai adalah kasih sayang. Dan bertanggungjawab, you have to be responsible lah. Dan nilai toleransi. Nampak? Tak mau bergaduh dalam keluarga lah. Zen. Okay, then after that, actually kena sambung dekat sini tetapi cikgu terlepas satu baris lah. Zen. Sebab cikgu nak satu perenggan nilai. Lepas tu kalau you nak letak pengenalan sikit, it's up to you. Cara, bagaimana means cara setiap ibu bapa mempraktikan amalan integriti keluarga. So I go for the first fakta. Fakta pertama. Cara pertama lah. Cara pertama, ibu bapa ini adalah pasangan suami isteri tau. Okay, so cara pertama, ini ada dalam buku lah fakta dia. Zen. You tak perlu risau sangat. Yang ni, cara memupuk integriti keluarga. Kamu nampak? Mempunyai kemahiran keibubapaan yang baik. Maka saya gunakanlah. So, cara pertama, pasangan suami isteri mesti mempunyai kemahiran keibubapaan yang baik. Zen. Then after that, saya nampak ada suri teladan lah, meluangkan masa lah, all that. I use lah. Zen. Dekat mana boleh use, kita use. So, you tak perlu risau sangat. Okay, so ini bermakna, huraian kamulah. Ini bermakna ibu bapa harus menjadi suri teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Nampak? You must be a good role model. Zen, good example. Zen, so suami isteri harus berbicara, bercakap dengan penuh sopan santun dan menunjukkan kelembutan. Maksudnya lemah lembut lah. Zen, bukan berkasar dan sebagainya, bertengkar dan sebagainya, tak adalah. So harus berbicara dengan penuh sopan santun dan menunjukkan kelembutan apabila berkomunikasi sesama mereka dan juga dengan anak-anak mereka. Zen, contohnya suami isteri harus elakkan kata-kata makian, maki hamun. Okey, kata-kata makian dalam percakapan harian. So daily life elakkan benda-benda macam inilah. Keluarkan perkataan yang tak elok dan sebagainya. Mahupun bergaduh di depan anak-anak mereka. Zen, so ibu bapa have to show a very good example. Understand? Itu semua adalah art kemahiran. Zen, skill lah, kemahiran tu skill lah, atau art itu adalah seni lah, kan? Kemahiran keibubapaan yang baik. Okay, so contoh dia, ibu bapa harus elakkan kata-kata makian dalam percakapan harian maupun bergaduh di depan anak-anak mereka. Okay, konklusinya as usual lah, your inference, kesimpulan kamu mesti balik kepada fakta you. Tapi bukan salin bula-bula daripada fakta lah. Konklusinya, kemahiran itu saya jadikan ilmu keibubapaan. Saya tukar sedikit. Ilmu keibubapaan yang positif, yang baik, saya tukar jadi yang positif, akan menjadi perhatian dan ikutan anak-anak dalam mewujudkan keluarga bahagia. Because children will be watching you from childhood until they are big. They will be watching, understand? So they will see how their parents run the family. Understand? Apa-apa cabaran pun, they are very close to each other, parents. Understand? They don't shout in front of you to each other. Mereka loving and all that. Ini semua bila you tengok nanti satu hari, saya pun mau jadi macam ibu bapa saya. Understand? Run family in a good manner lah. Understand? Besarkan anak-anak secara berjaya and all that. Understand? Okay, nampak. So, konklusinya, kemahiran itu saya jadikan ilmu keibubapaan yang baik, saya jadikan yang positif, akan menjadi perhatian dan ikutan anak-anak dalam mewujudkan keluarga bahagia. Understand? Okay, nampak. Okay, dan cara kedua. Masih lagi watak adalah ibu bapa. Cara kedua, ibu bapa harus memupuk sikap saling menyayangi sesama anggota keluarga. Menyayangi okey. Sebab nilai dia adalah kasih sayang.
Dan universal adalah kasih sayang. Jangan kamu tulis cara kedua, ibu bapa harus memupuk sikap kasih sayang sesama anggota keluarga. Macam itu, ayat itu wrong already sebab kamu buat ayat based on nilai universal. Tak boleh. Azan. So, sayang saja ada dekat sini, menyayangi. Boleh. Sikap saling mengasihi pun boleh. Azan. Atau mencintai pun boleh. Azan. Tukar sedikit. Jangan gunakan, buat ayat dengan apa itu, nilai universal. Okey. So, cara kedua, ni ada dekat sini lah. Menyayangi dan menghormati anggota keluarga. Hormati itu kalau boleh jangan guna sebab menghormati very clear ada perkataan hormat there. So cannot. Azan. So kamu kena tukar mungkin menyayangi dan memuliakan anggota keluarga. Azan. Okey, tukar sedikit. Okey. So ibu bapa harus mendidik anak-anak mereka supaya sentiasa menghormati, itu saya tukar, memuliakan anggota keluarga yang lebih tua. Selain itu, ibu bapa harus meluangkan masa dan melibatkan warga tua dalam setiap aktiviti keluarga. Zen, so you can see lah. Semua ini ada dalam buku teks kamu lah. Understand? Kebanyakannya kamu boleh nampak. Dia memang ada dalam buku teks kamu. Okay, memastikan penglibatan warga tua. Because I'm talking about warga tua means ni membawa warga tua bersama-sama. So ini semua kita boleh gunakan sebagai ayat. Zen, modal untuk kita buat ayat lah. Zen, okay. So selain itu, ibu bapa harus meluangkan masa dan melibatkan warga tua dalam setiap aktiviti keluarga. So misalnya ibu bapa harus membawa datuk serta nenek anak-anak mereka. Datuk nenek itu adalah ibu bapa kepada ibu bapa kita kan. Okey, so cara saya buat ayat dia adalah ibu bapa harus membawa datuk serta nenek anak-anak mereka bersama semasa melancong. So kesimpulannya, inference lah. Balik kepada yang asal lah. Memupuk sikap saling menyayangi sesama anggota keluarga, right? So saya kata kesimpulannya, sikap saling mencintai. Tukar sedikit. Mencintai yang dipaparkan oleh ibu bapa kepada anak-anak dapat bantu usaha melahirkan keluarga bahagia. Dapat? Okey? Okey dah. Nampak? So maksudnya buku teks itu penting lah. Understand? Modal untuk buat ayat dan sebagainya, dia tak lari. Understand? Sebab as a teacher, bila kita sediakan, kita buat soalan dekat sekolah, exam sekolah tu kita buat. Kita sediakan jawapan. Understand? Okay. Memang kita type daripada apa yang ada dalam buku teks lah. Azan, sebab seluruh Malaysia gunakan buku teks yang serupa. Nampak tu? Mungkin contoh-contoh kamu adalah lebih menarik, lebih matang dan sebagainya. Dapat? So remember this, kalau you nak dapatkan full marks lah, 8 to 10 marks lah, full marks lah. So maksudnya dia tanya nilai, make sure that nilai ada dalam satu ayat. And then pengenalan not necessary lah, tapi kadang-kala saya pun tulis juga kadang-kala. Sebab bagaimanakah dia tanya, maka saya jawab soalan tersebutlah, cara setiap ibu bapa mempraktikan integriti keluarga. Tapi saya tak tulis penuh pun. Cara setiap ibu bapa mempraktikan amalan integriti keluarga dalam usaha melahirkan keluarga yang bahagia, saya tak salin bulat-bulat. Saya ambil yang sikit saja. Azan, dan cara pertama saya bagi. Okay, if possible, gariskan isi lah kalau nak test paper. So pemeriksa senang nak nampak isi you. Dan contohnya ada dekat sini, konklusi ada. Dan maksudnya yang ini mesti huraian dan huraian lanjutan. You tak perlu tulis benda ini yang ada dekat tepi tu. Azan, so exam jangan tulis benda tu lah. Okay, wait I tunjuk pada you lah, lagi senang. Ini untuk tujuan belajar lah. So exam kamu jangan tulis lah. So automatic it will look like a perenggan. Lepas tu kamu tinggal 2 baris, so nampak macam perenggan. So sebenarnya yang ni sepatutnya ada dekat sini. Sambung kat sini ya. Tadi cikgu tersilap lah. Azan. Okay, nampak dalam satu perenggan lah. Boleh dapat saya hope you can see.
Okay, okay. So now we go for the next kategori. Okay, kalau jawapan dalam kategori kepujian, at least you kena bagi satu set lah. Satu set jawapan. Tetapi dia tanya nilai itu semua, make sure that you highlight. Azan, okay, kalau dia tanya nilai, don't miss the nilai lah. Azan, sebab kalau tak ada nilai means, you bagi satu set pun, kamu akan dapat 3 hingga 4 markah saja. Azan, sebab at least mesti ada satu nilai betul. Azan, okay, so you can write there, setiap ibu bapa patut amalkan nilai kasih sayang, nilai bertanggungjawab, dan nilai rasional. Okey, dan nilai rasional. Okey, then you tulislah cara ibu bapa praktikkan amalan integriti keluarga. Integriti, amalan integriti keluarga. Stop saja. Ada perenggan. Okay, then you go for your first satu set kamulah. Satu set cukup lah. Tak payah tulis poin yang kedua dan huraian. Sebab nilai ada, maka deserve to get full marks lah. Yang ni kepujian tu 5 to 7 marks, right? Ada satu set 5 markah, lebih kurang kita nampak 5 ayat, boleh bagi 5 markah dan nilai kamu 2 betul. Patutnya 1 betul saja, tapi 2 betul baguslah. So we can give full marks lah. Okay. Okay, now you go for the satu set kamu. So cara, kalau you tak tulis cara, terus kamu nak letak yang ni dekat sini pun tak apa. Cara ni, ibu bapa praktikan amalan integriti keluarga adalah, let's say kamu kata mempunyai kemahiran keibubapaan yang baik. Okay, so ibu bapa mesti jadi suri teladan kepada suri teladan baiklah, baik kepada anak-anak mereka. Lepas itu, okay, so ibu bapa mesti berkomunikasi secara sopan di hadapan anak-anak mereka. Anak mereka, okay. Contoh, ibu bapa patut elakkan. Ibu bapa patut elakkan kata-kata kurang sopan dan bertengkar atau bergaduh pun bolehlah. Okay, dan bergaduh di depan anak-anak mereka. Nampak? Okay, then the last ayat, kesimpulannya. Okay, kesimpulannya
ilmu keibubapaan. Ilmu keibubapaan yang positif akan jadi ikutan. Jadi ikutan untuk lahirkan keluarga bahagia. Okay, nampak? Apa tu? So, even though you're very weak in BM, understand? So you kena make effort lah. Understand? So at least boleh tulis satu set. Kalau penuh 2 set you tak boleh buat sebab bahasa Melayu. So at least try to make satu set. Ini adalah usaha untuk kamu dapatkan kepujian. Sebab setiap soalan kamu dapat soalan esei lah. Kamu dapat esei 7 markah penuh. Plus dengan setiap soalan struktur pun dapat 7 markah. Zen. So 7 kali 10 bahagian. So 70 masih lagi you boleh dapat A minus. Nampak? Boleh. So why not kita usaha ke arah maksimum dalam sesuatu kategori markah dia. Understand? Don't limit kepada 5 lah. Boleh faham? Okay, nampak. Okay, next. Cikgu, saya sangat weak. Let's see. Susah mah lulus, cikgu. Understand? Okay, yang kategori lulus itu masih kamu kena tulis nilai lah. So, kamu kena tulis ibu bapa mesti amalkan nilai kasih sayang. Okay, wait. Okay, nilai kasih sayang. Okay. Nilai kasih sayang. Dan let's say kamu tulis nilai bertanggungjawab. Keluarga senang. Okay, lepas itu you bagilah 1 point. Zen, kena tahulah. Understand? Okay. Okay. Lepas tu cara pertama. Bagaimana kami cara kan? So you tulislah cara pertama. Ibu bapa mesti ada kemahiran. Keibubapaan. Yang baik. Nampak? Ini tak boleh buat apa-apa. Ini fakta. At least ingat facts kamu. Cara pertama, ibu bapa mesti ada kemahiran keibubapaan yang baik. Understand? Dan you boleh bagi contoh dia lah. Contoh dia you kata ibu bapa ke mesti tunjuk apa? Tunjuk teladan baik di depan anak-anak mereka. Boleh Okay, nampak. Boleh. Okay, then you can even give banyak point adalah. Zen, Okay, cara kedua, give the second point. So, ibu bapa mesti pupuk. Jangan tulis sikap kasih sayang. Sikap saling mencintai, saling cintai anggota keluarga. Okay, anggota keluarga. Nampak? Dan you boleh bagi contoh lah. Okay, ibu bapa mesti luangkan masa dan bawa datuk nenek. Okay, datuk dan nenek bersama semasa melancong. Melancong atau semasa bercuti pun boleh.
Zen. So at least kamu ada nilai dekat sana. 2 nilai kamu betul lah. Understand? Lepas tu kamu ada bagi 1 fakta, 1 huraian atau contoh. You bagi fakta yang kedua. So you tulis macam soalan struktur lah yang 4 markah tu. Sebab your target adalah 4 markah. Nampak? Boleh So kamu ada 4 dan nilai 2 bukan maksudnya kamu dapat 6 markah. Cannot. You tulis macam mana pun kalau kamu tak ada set, maksudnya tak ada fakta, tak ada huraian lanjutan, contoh, inference, memang kamu takkan dapat Z. Nampak tu? Lebih daripada, sebab maksimum kita boleh bagi 4 markah saja. Walaupun dekat sini sepatutnya layak dapat 1, 2, 3, 4. Macam kalau those days, KBSM memang kamu sudah dapat 6 markah dekat sini. 1, 2, 3, 4, nilai 5, 6 markah. Tapi sekarang kita tak boleh. Macam mana you tulis pun, kita kena bagi maksimum 4 markah. Sebab kamu tak ada set macam ini. Set kamu mesti ada 1 fakta. Okey, lepas tu kamu mesti ada 1 huraian. Lepas tu kamu mesti ada huraian lanjutan. Lepas tu kamu mesti ada contoh. Okey, dan kamu mesti ada inference. Nampak? Boleh? So kalau tak ada macam ini, memang you not deserve to get more than 4 marks. Maximum 4 marks kita boleh bagi. Nampak? Okey, done. So now we go for the second soalan. Okay, second soalan. Okay, wait. Cikgu tunjukkan second soalan. Okey. Bila ada soalan macam ini, tolong baca kedua-duanya soalan tersebut. Sebab kita takut nanti jawapan kamu ada pertindihan. Jawapan kamu sama saja. It shows kelemahan lah. Azan, baca kedua-dua soalan. Boleh Okay, you tengok. Pernyataan berikut adalah mengenai satu isu kekeluargaan. Okay, watak dia kamu boleh nampak. Don, aku punya mouse ni. Okay, Don merupakan anak tunggal yang mempunyai seorang anak lelaki yang cacat bernama Rocky. Isterinya meninggal dunia semasa melahirkan anak mereka. So Don merupakan seorang ahli perniagaan yang sibuk. So ibu bapanya memahami kesusahannya, lalu dengan rela hati menjaga Rocky dengan penuh kasih sayang. Azan, Okey, kalau mereka tulis dalam soalan penuh kasih sayang, okey. You yang tak boleh tulis dalam jawapan. Azan, Okay. Sepanjang penjagaan cucu mereka selama 4 tahun, mereka tidak pernah meminta wang sarahan hidup daripada anak mereka, Don. Azan, Okey, dan pada suatu hari, mereka terkejut apabila dihubungi oleh peguam yang meminta mereka mengosongkan rumah yang didiami. Nampak tu? So hal ini kerana anak mereka telah menjual rumah yang diwariskan kepadanya tanpa pengetahuan mereka. Azan. So ibu bapa Don amat marah dengan tindakannya, telah menyaman Don dan menuntut kos membesarkan Don dan anaknya Rocky. Nampak? Boleh so mereka marah dengan tindakan yang dibuat oleh Don lah. Understand? Jual rumah itu tanpa berbincang lah dengan mereka. Azan, Okey, so soalan kamu. Bersetujukah anda dengan tindakan ibu bapa Don? So, ibu bapa Don ini pergi saman anak dia, bawa isu keluarga dia ke mahkamah. Understand? You setuju ke tak setuju? Understand? Okey, nampak tu. Then you kena bagi justifikasi alasan berdasarkan nilai. So you kena jawab setuju, lepas tu ada nilai pula. Understand? Okey, dan soalan yang kedua itu kamu baca jugalah. Jelaskan amalan integriti keluarga yang harus diamalkan dalam situasi tersebut. Kalau situasi tersebut, ini bukan soalan umum.
you kena relate dengan soalan. So, bila amalan integriti yang harus diamalkan dalam situasi tersebut, maksudnya apakah automatik kamu kena tahulah. Azan, okey, automatik amalan berintegriti yang patut diamalkan oleh Don dan juga patut diamalkan Don. Satu perenggan tentang ibu bapa Don. Baru betul lah. Azan, nampak tu. Saya tengok soalan tafsir. So maksudnya Don kena buat apa, ibu bapa kena buat apa. Nak maintain keluarga bahagia. Tak mau berpecah, tak mau bergaduh. Understand what they supposed to do. Understand? So maksudnya soalan A itu kalau saya student, apa saya akan buat adalah saya setuju saja dengan tindakan ibu. Kat bawah ini saya akan kata ibu bapa Don tak sepatutnya menyaman. Something like that lah. Azan, okey, nampak tu. So I have make decision. Kalau saya letak dekat sini tidak menyaman dan bawah pun saya tulis tidak menyaman means like soal jawapan dia akan overlapping. Nampak macam sama. Kadang-kadang ayat pun sama. Sebab itu selalunya kita nampak kelemahan student adalah dia main ulang saja ayat yang serupa. Dia tukar macam mana pun ayat dia saya nampak maksud dia sama. So how to give marks? Azan, okey, nampak. Dia berlainan sedikit dengan keadaan fakta dengan inference. Itu dua lain cerita. Boleh okey, so we go through okey. Nampak? So, jawapan untuk soalan 3A Okey. So kategori cemerlang lah as usual lah. 8 hingga 10 markah. Okey. So you kena beri pandangan anda atau you beritahu pendirian you. Saya bersetuju dengan tindakan ibu bapa Don. Dan nilai mereka tanya, saya bersetuju, mereka telah mengamalkan nilai rasional, nilai bertanggungjawab dan nilai harga diri dekat sana. Sebab ini isu ni memalukan ibu bapa lah, sebab rumah itu adalah rumah keturunan dia lah. Lepas tu they know already lah. So anak sekarang sudah besar dan sebagainya, ada keluarga dan sebagainya, they might feel that they are not going to live longer lah, understand? Nampak lagi. So maka mereka mewariskan Zen. So anak pula jual rumah tersebut. And then in between a third person coming and ask them to vacate the house. Zen, tinggalkan rumah tersebut. Zen, itu memang lah, understand? Malu lah, understand? Okay, nampak. Okay, so alasan pertama saya lah, justifikasi kan. So saya tulis justifikasi pertama. Kenapa saya setuju adalah ibu bapa Don kecewa dengan tindakan Don yang tidak menghormati mereka tahu sepatutnya. So saya kena tukar menghormati itu kepada tidak memuliakan mereka. Zen, kalau dulu cikgu memang ajar tidak menghormati mereka. Zen, so sekarang disebabkan oleh peraturan lah. So bila kawan-kawan mark kertas, kita dengar. Zen, so mereka beritahu tak boleh buat ayat dengan nilai universal. Okay, nampak. Okay, nampak. Tidak memuliakan mereka. Perkara ini merujuk kepada apa yang mereka tidak memuliakan. Maksudnya tidak menghormatilah. So perkara ini merujuk kepada tindakan Don yang menjual rumah pusaka. Rumah pusaka means rumah tinggalan ibu bapa lah, yang ditinggalkan turun-temurun punya rumah lah. So rumah pusaka tanpa pengetahuan mereka. Tambahan pula, Don telah memalukan ibu bapa mereka di hadapan orang lain. Yang ini semua ada dalam buku teks lah. Zen, okey, nampak tu. Nampak, ada dalam buku teks. Okey, okey, nampak tu. Wait, saya tunjukkan pada kamu. Dekat sini. Bila ada masalah semua, tidak memalukan anggota keluarga di hadapan orang lain. Nampak tu?
So ada point dalam buku teks kita boleh gunakan untuk buat ayat. So, Don telah memalukan ibu bapa mereka di hadapan orang lain. Contoh dia adalah kemunculan pihak ketiga, a third person coming, iaitu peguam yang secara tiba-tiba mengeluarkan arahan kepada ibu bapa Don untuk mengosongkan rumah, sudah tentu menjatuhkan air muka mereka. Okey, nampak tu. Air muka ini semua adalah apa itu? You punya maruah lah. Understand? Okay, nampak tu. Air muka mereka. So, secara kesimpulan, kita balik kepada kita punya fakta. Tidak memuliakan, kan? Tidak memuliakan atau tidak menghormati sebab dia tak bincang. So, kesimpulannya tindakan Don yang langsung tidak berbincang dengan ibu bapa tentang soal penjualan rumah pusaka. Tindakan dia lah, tindakan Don. Apa tindakan Don? Tidak berbincang dengan ibu bapa tentang soal penjualan rumah pusaka telah kecewa, kan? Telah mengguris hati mereka. Nampak? So mereka kecewa. Memanglah tindakan dia. Apa tindakan dia? Saya tak mention dekat sini. Kecewa dengan tindakan Don, saya tak mention. Tapi sini saya mention. Tindakan Don yang langsung tidak berbincang dengan ibu bapa tentang soal penjualan rumah pusaka telah mengguris. Mengguris maksudnya mengecewakan mereka lah. They are very down. Understand? Okay, nampak. Langsung tak hormat. Dah lah dia, ibu bapa dia susah-susah besarkan dia. Dan tambahan pula bila isteri dia meninggal dunia, dia pula jaga anak dia yang cacat tu. Understand? So seolah-olah macam Don ini langsung tidak mengenang budi mereka. Something like that. Zen, okay, nampak. Dapat, Okay, next. Justifikasi kedua. Ibu bapa Don ingin menghentikan pertelingkahan keluarga mereka secara adil mengikut lunas undang-undang. So, orang pergi mahkamah untuk apa? Dapatkan apa? Keadilan bagi pihak mereka lah. Zen, kesian mereka lah. Zen, dapatkan keadilan. Zen, okay, secara adil. Ini pun ada. Tapi so kamu boleh nampak lah. So saya tunjuk Okay, apa-apa problem itu kita boleh selesaikan masalah pertelingkahan secara aman boleh. Aman ada dekat sini dengan aman. Zen, okay. Lepas tu wait Cikgu tunjukkan lagi lah. Okey, kita berunding untuk menyelesaikan masalah ada. Nampak tu? Okey. Apa lagi? Cikgu ada lagi satu. Ada. Menangani urusan atau permasalahan keluarga dengan jujur. Jujur perkataan kamu tak boleh guna sebab nilai. Dan adil. So jujur ini kamu boleh ganti dengan perkataan ikhlas. Dan adil. So saya gunakanlah. Okay, nampak kat sini. So ibu bapa Don ingin hentikan pertelingkahan keluarga mereka secara adil mengikut lunas undang-undang. So ini kerana ibu bapa percaya tindakan menyaman. So definitely lawyer cakap saman saja. Tindakan menyaman Don akan memberi pengajaran kepadanya. Seperkara lagi wang pampasan yang bakal diperolehi. Sebab dia buat tuntutan, kan? Claim bakal diperolehi boleh digunakan untuk membiayai keperluan ibu bapa pada masa depan. Sebagai contoh, apa keperluan dia adalah ibu bapa boleh menggunakan wang pampasan untuk beli rumah baharu bagi diri mereka berdua. Zen, kalau tidak, takkanlah mereka nak bayar sewa dan sebagainya. Tak ada income coming, how to bayar sewa lah. So at least they bought over the house means they can stay there lah. Zen, So kesimpulannya, balik kepada you punya fakta lah. Hentikan pertelingkahan, kan? Hentikan. So saya gunakan kesimpulannya terserlah. You can obviously can see lah, terserlah ibu bapa Don ingin menangani, menghentikan menangani.
pertelingkahan saya tukar permasalahan keluarga, secara adil I maintain, mengikut lunas undang-undang saya kata melalui tindakan perundangan. Zen, okey, nampak? Boleh? Pandai-pandailah kau buat ayat untuk kesimpulan. Nampak? Dapat? Okey? Okey, done. So maksudnya soalan ini kalau kamu bersetujulah. Kalau kamu tulis tidak bersetuju pun boleh. You have to give alasan dia lah. Boleh, tak salah. Zen, tetapi dia akan overlap dengan soalan yang kedua lah. Zen, sebab soalan kedua memang kalau boleh kita tak mau benda ni. Isu keluarga semua pergi bawa sampai mahkamah. Kalau you duduk, you buat dalam mahkamah means anybody can sit and watch. Zen, sebab ada ruang untuk kita memerhati, galeri untuk memerhati bagaimana kes itu berjalan dan sebagainya. Anybody can watch. Understand? Malulah. Understand? Okay, nampak. Okay, now soalan ini, soalan A itu 3A. Cikgu baca balik soalan dia lah untuk you. Setujukah anda dengan tindakan Don terhadapnya? Tindakan ibu bapa Don terhadapnya. Iaitu menyaman Don dan menuntut kos membesarkan Don dan juga anaknya Rocky lah. Okay, nampak tu? Okay. So kalau kepujian, you must come out with at least one set lah. Tapi tolong tulis kalau dia tanya nilai dan sebagainya, make sure you write lah. Zen, dan kamu kena tulis you punya pendirian. Okay, so you tulis saya setuju. Saya setuju. Okay, saya setuju dengan tindakan ibu bapa Don. Okay, ibu bapa Don. Then you explain, beri nilai dia. Okay, mereka telah amalkan nilai rasional. Let's say kasih sayang tak mau dia kasih nilai. Ini sebab nilai rasional, nilai bertanggungjawab. Nilai bertanggungjawab dan let's say nilai harga diri. Nilai itu tak semestinya you stop at 3 nilai lah. Kamu juga boleh bagi sampai 5. Tapi your very sure means boleh bagi exactly 2 pun okey. Azan, okay, tapi kita letak selalu ekstra 1 lah. Azan, okay, nampak. Okay, then after that you setuju, lepas tu you beritahu nilai, then you go for your 1 set sekurang-kurangnya sebab kepujian you nak dapatkan markah 5 hingga 7 markah. But go for 7 lah. Oleh kerana ada nilai senang. Then you can go for 7 and then go for 1 set lah yang ada 5 perkara. Fakta, huraian lanjutan, contoh, inference. Dapat? Okay. So you beritahulah. Tak payah justifikasi pertama, kau terus tulis saja justifikasinya. Ibu bapa Don kecewa, atau boleh tulis marah pun boleh sebab ada dalam soalan tu, kecewa dengan tindakan Don. Yang tidak hargai, boleh hargai mereka. Azan, okey. So, tidak hargai mereka. Don telah jual rumah pusaka tanpa pengetahuan mereka. Tanpa pengetahuan mereka. Okay. Then tambahan pula, Don telah memalukan. Memalukan ibu bapa mereka di hadapan
Okay, di hadapan orang lain. Nampak? And then you give contoh lah. Contoh kehadiran. Guam. Okey, peguam yang memberi arahan kepada ibu bapa Don untuk mengosongkan rumah telah menjatuhkan maruah mereka. Pada third person and then kesimpulannya tindakan Don tidak bincang dengan ibu bapa tentang soal menjual rumah telah menyakiti hati mereka. Boleh? Okey, dan Zen, ini kalau kategori kepujian lah. Zen, bagi murid yang mau lulus sajalah. So at least 3 to 4 marks, right? Okay, so what you supposed to do adalah soalan ini tanya setuju tak ada setuju, mesti mau jawab lah. Okay, saya setuju dengan, tak payah tulis tindakan semua. Saya setuju dengan ibu bapa Don. Cukup. Dan you kata mereka amalkan nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. Bagi yang simple punya. Bertanggungjawab. Zen, Okay, then after that, you boleh tulis satu fakta lah. Okay, okay, nampak satu fakta pun sudah cukup lah. Zen, So, ibu bapa marah kerana Don tidak mengenang jasa mereka. Jasa mereka, ibu bapa, you boleh tulis kecewa. Kecewa bila Don jual rumah tanpa beritahu mereka. Nampak? Okay? Nampak? So actually kalau kamu tulis yang ini pun sudah okay ready lah. So kamu ada satu fakta. Okay, dan kamu ada satu huraian atau contoh. Good enough already. Then, and a part of it, you got answer, pendirian, setuju, boleh bagi satu markah lah. Kita tengok benda ni, rational bertanggungjawab ada. But I cannot give you 5 markah lah. Ni ada 2, ini ada 3, tak boleh bagi 5 sebab maximum I can give you only 4. Zen, this is how kamu kena plan lah untuk lulus. Zen, ikutlah.
Boleh ah? Okay, now we go for the last question lah. Kita habiskan the last question. Last question itu adalah jelaskan amalan integriti keluarga yang harus diamalkan dalam situasi tersebut. So, of course kita kena bagi dua fakta lah kan. Okey, fakta pertama itu harus diamalkan dalam situasi tersebut. So, maksudnya dalam situasi ini ada dua pihak. Don dan juga ibu bapa Don. Understand what they supposed to do, amalan mereka. Understand? So, ada dua pihak. Saya boleh tafsir soalan dia. Okey, so you tengok. Tapi tulis pengenalan boleh. Amalan integriti yang harus diamalkan dalam situasi ini. Okey, the first one is Don. So you boleh nampak. Pertama, Don. Apa dia perlu buat? The whole perenggan adalah berkaitan dengan Don. Dan kedua, you boleh nampak ibu bapa Don. The whole perenggan adalah regarding ibu bapa Don. Okay, so kamu tahu apa itu integriti keluarga, right? Pembinaan keluarga bahagia. So you have to form a happy family. Nampak? Azan, Okay, so happy family means tak mau gaduh lah. Azan, Okay, kalau tak mau gaduh means patutnya Don duduk dan discuss dengan ibu bapa dia sebelum dia jual, right? Azan, itu yang sepatutnya mereka amal, sepatutnya Don buat lah. So pertama, Don perlu memastikan penglibatan warga tua dalam setiap urusan keluarga. Can you see or not? Azan, ini adalah fakta yang ada dalam buku. Saya tak tulis simple-simple lah, saya memang rujuk buku. So that's why bila kalau cikgu kamu pada masa cikgu kamu bagi you soalan, Azan, so ambil buku teks lah, rujuk. So setiap kali you rujuk buku teks, banyak input. Kamu ulang balik benda yang sama. Dalam kelas cikgu pun kamu dengar benda yang sama. Banyak kali you ulang. Nanti dia kekal dalam memori kamu lah. Azan, nampak? Boleh. Masalah dengan kamu adalah kamu akan baca moral hanya 2 hari sebelum exam baru mau baca. Understand? So because you take things for granted. Understand? Okay, nampak. End of the day, lagi ramal pula soalan. Understand? Okay, so tengok. Don perlu memanggil ibu bapanya untuk duduk berbincang permasalahan keluarga secara jujur, right? Ada dalam buku teks tapi saya tulis secara ikhlas. Saya gantikan perkataan itu. Don perlu mendapatkan nasihat dan pandangan ibu bapa terlebih dahulu sebelum membuat keputusan menjual rumah pusaka. Azan. So saya bagi contoh lah. Azan, secara ikhlas, you kata secara ikhlas means, so misalnya Don perlu berterus terang dan bercakap benar, Azan, mengenai sebab timbulnya keperluan untuk menjual rumah yang diwariskan kepadanya. Tell the truth lah. Understand? Then parents might consider, since you got, mungkin kita tidak tahulah sebab dia buat perniagaan kan, so kita tidak tahu sama ada dia hadapi masalah kewangan yang kritikal ke apa ke. Understand? Talk to the parents. Azan, nampak? Boleh. So secara kesimpulan, balik kepada soalan, fakta you, iaitu mesti tanya ibu bapa, mesti libatkan ibu bapa. So secara kesimpulan, Don sepatutnya menyelesaikan sebarang isu yang membabitkan keluarga melalui rundingan bersama dengan ibu bapanya. Melibatkan warga tua itu adalah rundingan bersama dengan ibu bapanya. Nampak? Boleh So ini yang Don kena buat. The first perenggan adalah regarding Don. Apa amalan yang patut dia buatlah. Amalan integriti yang patut dia buat. Azan, okay, nampak. Integriti keluarga. Okay, next. Second perenggan, we have to refer to ibu bapa Don. So kedua, ibu bapa Don perlu menjaga kerahsiaan keluarga dengan baik. Ini pun ada dalam inilah. So family problem normally we don't discuss with outsiders. Azan, kita try to solve. Azan, okay, nampak. So ibu bapa Don perlu menjaga kerahsiaan keluarga dengan baik.
So ibu bapa tidak patut membuka masalah keluarga melalui tindakan mahkamah pula tu. Ini kerana mereka masih ada ruang dan peluang untuk duduk berunding. Zen, nampak tu? Anak dia tak buat, nanti ibu bapa puan buat benda yang sama means, what is the difference between you and your son? The same one, isn't it? So you tengok, sebagai contoh, ibu bapa perlu menunjukkan teladan baik kepada Don dengan sentiasa berunding untuk selesaikan masalah keluarga dan bukannya mengambil tindakan terburu-buru. Macam dia pergi jual tanpa kebenaran ibu bapa tak tahu, tanpa pengetahuan ibu bapa lah. Understand? So bila ibu bapa dengar benda tu, dia menimbulkan kemarahan. Understand? So ini seolah-olah memecah belahkan hubungan kekeluargaan tersebut, right? So ditulislah, bukannya dengan mengambil tindakan terburu-buru yang mampu memecah belahkan hubungan kekeluargaan. Understand? So what Don perlu buat amalan integriti ya. Maksudnya integriti keluarga means kita bina keluarga yang bahagia. Betul? Azan. So Don kena buat benda ni, ibu bapa perlu buat benda ni. Azan, based on the situation lah. Okey, nampak tu. So secara konklusi, balik kepada you punya fakta lah. Azan, kerahsiaan. Menjaga kerahsiaan, saya boleh tukar perkataan dia. So secara konklusinya, ibu bapa Don perlu memelihara kerahsiaan keluarga dan mengambil kira perasaan anak mereka. You pergi saman dia dan sebagainya, dia kena naik mahkamah dan sebagainya, so you have to consider benda ni lah. Mengambil kira perasaan anak mereka serta sedia memaafkannya. Understand? Kalau ibu bapa boleh maafkan, itu menunjukkan hati besar mereka lah. Mereka boleh maafkan. Understand? So they cannot be fighting with the children. Understand? Okay. Children itu masih mental lah. Kita assume macam itulah. Walaupun ini orang Don sudah besar gajah macam mana pun, sudah ada anak dan sebagainya. Masih ibu bapa kadang-kadang dia akan maafkan lah. Understand? Something like that. Boleh dapat? Can see Azan. Baca soalan betul-betul. Baca kedua-dua soalan. Kalau tidak nanti jawapan kamu nampak macam overlapping, berulang isi yang sama. Itu boleh jejaskan markah kamu. Okey? Okey dan so sekarang cikgu akan masuk kategori kepujian. Okey, kategori kepujian lah. Azan. Untuk kategori kepujian, kamu tulis salah satu pihak pun sudah cukup. You'll get marks already. Azan, sebab you hanya boleh fikir tentang satu saja kan. Okey. So beritahu yang tentang ibu bapa lah. Lagi bagus. Azan, atau you boleh terangkan tentang Don. Up to you. Okey. So let's say lah. Untuk yang B kamu kena tulis salah satu cukup. Okey okey. So amalan integriti. Ya keluarga keluarga yang perlu diamalkan oleh let's say Don adalah ya fakta adalah memastikan penglibatan warga tua dalam setiap urusan keluarga. Okey, fakta kamu. Okey. Don harus panggil ibu bapanya untuk berbincang. Okey, untuk berbincang masalah
keluarga secara ikhlas. Okey, secara ikhlas. Azan, Don perlu dapatkan nasihat. Okey, nasihat ibu bapa sebelum buat keputusan untuk jual rumah. Nampak? Okey, contohnya Don mesti bercakap benar tentang sebab timbul keperluan. Timbul keperluan untuk jual rumahnya. Nampak? Okey, secara kesimpulan Don patut selesaikan isu keluarga melalui perundingan. Duduk diskus itu adalah perundingan lah. Melalui perundingan bersama ibu bapa lah. Nampak? Okay. Tadi cikgu kata satu set lah. Actually kalau satu set kamu tulis, kamu tak boleh dapat markah penuh. I ask you to go for maximum 7 marks. Nampak? 7 marks. Maka better for you to write the second one lah. Azan, okey. Amalan ibu bapa. Okey, amalan ibu bapa. Amalan yang patut ibu bapa buat adalah jaga kerahsiaan keluarga dengan baik. Okey, dan you beritahulah. Okey, ibu bapa tidak patut buka masalah keluarga melalui masalah keluarga melalui tindakan mahkamah. Nampak? Okay. Kalau ada nilai, you can go for satu set. Kalau dia tanya wajarkah dan sebagainya, dan dia tanya nilai, you can go for one set. Tapi yang ni tak boleh. Kalau you letak satu set, you'll end up in 5 marks only. I want you to go for maximum, go for 7 here. So that means you have to go for the second set already. So maksudnya apa Don perlu buat dan apa ibu bapa patut buat. Salah satu kamu boleh explain dengan baik lah. Lagi satu kamu mungkin tak pandai explain lah. Azan, kita assume macam itu sebab kita kata kamu adalah pelajar kategori kepujian, moderate student lah, not very weak student and not very excellent student. Nampak? Boleh so jawab mengikut kemampuan kamu. Understand? But nothing wrong to try. Walaupun kamu moderate, you can also try for to be the best. Azan, maksudnya go for 2 set lah. Why not? Azan, okay, nampak. Okay, next, the last one. Budak yang kategori lulus ini senang sajalah. Okay, kau beritahu saja 2 facts
and then huraian 1 pun sudah cukup. So you bagi fakta, huraian contoh 1, then you go for the second fakta, and then you go for huraian contoh for it. So just nice. Nampak? Okay, wait cikgu akan habiskan. Okay. Okay, so you kata Don Don mesti pastikan penglibatan ibu bapa. Warga tua tahu, kamu tak ingat pun tak apalah. Penglibatan ibu bapa, atau you boleh tulis warga tua also lah. Warga tua dalam setiap urusan keluarga. Jadi kamu terpaksa ingatlah, you got no choice. Takkan kamu tak boleh ingat fakta 1 pun. Kan, try your level best. At least ingat 1 fakta. Okay, then after that, you beritahulah. So maksudnya, Don mesti bincang dengan ibu bapa. Bincang tak boleh, cakaplah Don mesti cakap dengan ibu bapa. Ibu bapa sebelum jual rumah. Nampak? And the second one, kamu beritahulah apa ibu bapa Don kena buat. Ibu bapa Don mesti jaga rahsia keluarga. Rahsia keluarga. So jaga rahsia keluarga. So ibu bapa Don tidak patut buka masalah keluarga di mahkamah. Boleh? Nanti malu. So at least kamu boleh tulis 1 fakta, 1 huraian atau contoh, another fakta, 1 huraian atau contoh. So at least 4 ayat, because you are going for 4 marks at least untuk lulus. 3 hingga 4 markah. Dan kesian kamu dekat sini tak ada nilai soalan ini. Kalau nilai at least kamu tulis 1 pun cukup lah. Zen, 1 fakta dan huraian contoh is sufficient enough. Tetapi oleh kerana tak ada nilai, maka kamu kena tulis at least 2 fakta, huraian contoh. Dapat? So selalu tengok soalan, selalu fikir apa fakta you mau bagi, apa facts dia. Kalau dia tanya punca, bagi 2 punca. Kalau dia tanya warga, okay, warga tua. Kalau dia tanya langkah, bagi 2 langkah. And then kamu tengok watak, siapa kena bagi langkah. Okay, something like that. Boleh dapat Okay, I finish unit 6 tingkatan 4 bahagian essay Okay, so wait so I stop recording dia.